Islam itu sendiri. Bagaimana Islam itu digambarkan dan bagaimana Islam itu dibayangkan, bagaimana Islam itu dipersepsikan. Ya. Bagi orang yang berilmu, dia dapat gambaran yang tepat. Bagi orang yang tidak berilmu, dia hanya dengar-dengar saja, maka ia akan menjadi satu persepsi. Pengetahuan kita membentuk keyakinan. Persepsi juga boleh berubah menjadi satu keyakinan, sekalipun dia tidak benar. Sebab itulah ada istilah, ada orang jahil basit, ada orang jahil murakkab. Orang yang jahil basit, dia kalau kita tanya tentang suatu perkara, dia cakap, saya tak tahu. Sebab apa tak tahu? Sebab belum belajar lagi. Dia jujur atas tidak tahunya. Ini jahil yang basit saja. Tapi kalau orang ni jahil murakkab, dia kata, Tuhan ni bukan hanya satu. Betul-betul yakin ke Tuhan bukan hanya satu? Dia kata, ya. Dia kata, yakin. Mana mungkin Tuhan satu? Kalau Tuhan satu, siapa yang berkuasa kat sana? Siapa yang mengatur ini? Mesti Tuhan letih. Dia kata macam tu kan. Sebab apa dia berkata begitu? Sebab dia tidak tahu. Tetapi dia yakin apa yang dia tahu itu betul. Itu jahil murakkab. Jahil murakkab. Murakkab dalam bahasa Arab ini, kalau kita gunakan istilah riyadhiyah, istilah apa ni? Matematik, dia kuadran ya, square, index. Ya. Kalau dua dalam satu saja jadi dua, tapi kalau dua murakkab itu jadi empat. Kebodohannya berganda ganda, gitu ya. Kebodohan berganda ganda. Dan dia percaya bahawa kebodohannya itu benar. Nah, maka bila kita bercakap tentang tasawur Islam, ada satu buku yang saya sering sebut juga, ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Al-Badihiyat. Al-Badihiyat Al-Ashar. Ada 10 aksioma tentang Islam itu. Maknanya kalau perkara ni hendaklah perkara yang paling esensial untuk diketahui orang. Islam ini ialah apa? Percaya pada Tuhan yang satu bernama Allah. Sebagai satu perkara yang sangat ringkas sekali. Dan pengetahuan-pengetahuan seperti ini di kalangan orang-orang yang kufar terutama sekali, yang tidak hidup bersama dengan orang-orang Islam, mereka sangat bergantung kepada akhbar-akhbar, apa yang lalu di telinga mereka, apa yang lalu di mata mereka. Ini ketergantungan mereka sangat tinggi di situ. Lebih-lebih lagi jika ada sikap malas mencari. Bagaimana kita boleh mengharapkan orang-orang bukan Islam nak mencari kebenaran tentang Islam, sebab tak ada keperluan bagi mereka. Melainkan kita yang melalukan, kita yang melalukan pengetahuan itu melalui telinga dan penglihatan mereka atau rasa mereka, rasa mereka bersama dengan orang-orang Islam itu. Jadi ini membentuk kepahaman. Asalnya persepsi. Saya sangka orang Islam tu begini. Rupa-rupanya bila saya duduk dengan orang Islam, rupa-rupanya orang Islam tu begini. Itu jadi daripada persepsi menjadi satu kepahaman, menjadi satu trust, kepercayaan. Inilah kita harapkan daripada memberi tasawur pada Islam. Semalam 11 September 20 tahun yang lalu, 2001, World Trade Center di New York. Ini satu peristiwa yang siapa yang berumur sudah memayis, insya-Allah pada waktu itu dia sudah memayis, dia akan ingat. Bahkan saya secara peribadi bila dengar berita tu saja, bukan dengar berita, masa tu internet baru nak muncul, 2001 tu baru nak popular. Orang Malaysia ni rasanya belum 50% lagi yang memakai internet, baru nak muncul. 2001 tiba-tiba ada satu berita lain kata World Trade Center is under attack by terrorists. Watch CNN now. Saya tengok CNN langsung. Masa tu baru Tower 1 sahaja yang kelihatan terbakar. Tak tahu terbakar kenapa, tapi dia kata kena tembakan lah, dia tak jelas wartawan tu. Tiba-tiba tengah-tengah dia bercakap, wartawan CNN yang saya ingat tu, dia sedang menghadap ke TV. Kat belakang sana ada satu terbang.
boom, kena tower 2. Depan mata kita tengok tower 2. Lepas tu terbakar, tak berhenti CNN sampai bangunan tu kolaps. Ya, sampai bangunan tu kolaps. Itu yang kita boleh katakan saksi di depan mata kita secara live. Bukan rakaman yang saya tengok. Ya. Nah, menunjukkan mereka ini sama ada mereka begitu tangkas sekali menangkap berita, mencium bau berita, ataupun dipertanyakan juga siapa yang sudah begitu ready berada di tower 2 bawah tu, kemudian sempat merakam lagi kapal terbang tu lalu dah. Macam mereka sudah mengetahui akan ada nanti setiap dalam masa beberapa saat lagi akan ada kapal terbang yang kedua. Ya, melanggar ni. Lepas tu bangunan runtuh ini, rakaman yang terkemudian walaupun selepas 10 tahun pun masih ada lagi menunjukkan lies about the WTC atau September 11. There is no way kita according to engineering theory, ya. Steel yang begitu kukuh itu dia boleh kolaps dalam masa hanya beberapa saat saja. Saya pun lupa dah berapa saat. Boleh kolaps dengan kebakaran yang berlaku di atas sana. Kemudian ada satu lagi clip menunjukkan ketika kolaps itu dia berlaku macam detonation. Letusan tum. Seakan-akan bangunan itu dia telah dipasang bom, ya, sehingga dia kolaps. Ground zero. Bermacam-macam teori. Tapi yang sangat menyentuh hati kita ialah keruntuhan itu dikaitkan dengan umat Islam. Ya. Dikaitkan dengan umat Islam. Mungkin kita kata pertama bukan umat Islam tapi Osama bin Laden. Kemudian ada klip Osama bin Laden, sembang dengan kawan-kawan, menunjuk macam gembira. Lepas tu wartawan memberi narasinya sendiri bahawa Osama bin Laden berpuas hati telah berlaku ni. Kemudian ada lagi satu klip dia kata Osama bin Laden, tapi Osama bin Laden muka gemuk sikit cakap orang kata ni bukan Osama bin Laden tapi orang yang berlakon. Dia kata rancangan kita telah berjaya. Kemudian ada sekian banyak orang warga Saudi. Kemudian dia kata jumpa pula kumpulan pasport dan sebagainya. Berbagai-bagai yang sekiranya kita tarik ke teori konspirasi itu dia tak matching. Semakin lama teori-teori konspirasi itu dia tidak lagi ditonjolkan, ya. Dan saya tengok selepas 20 tahun saya cari semula video-video yang lama-lama tu nampaknya sudah ditarik daripada YouTube. Ya, 10 tahun yang lalu senang kita nak cari tentang perancangan yang untuk memburukkan dan dijadikan justifikasi, ya, justifikasi. Dengan adanya serangan itu, maka dijustifikasikan yang membuatnya Osama bin Laden. Osama bin Laden dilindungi oleh Taliban. Maka diseranglah Afghanistan yang di bawah kuasa Taliban. Ya. Dan ketika Taliban berkuasa diserang oleh tentera Amerika itu, yang kita tahu masa itu, saya ingat 20 tahun yang lalu, mereka masuk, mereka dah tak jumpa dah Taliban ni. Maknanya Taliban ni secara teknikal dia tak pernah kalah selama 20 tahun. Ya, 20 tahun. Dan membina kekuatan mereka. Maka jangan heran apabila Biden kata kami tarik tentera dalam masa seminggu sahaja sudah dikuasai semula oleh Taliban. Tapi yang kita nak sebut tadi tentang bagaimana persepsi telah dibina 20 tahun tentang kejahatan Taliban yang menjadi gambaran kepada kejahatan Islam. Akhirnya orang kita pun malu nak mengaku Taliban ni orang Islam. Taliban ni ada kaitan dengan teroris ni dan sebagainya. Orang kita pun malu nak mengaku sebab telah distigmakan, ya. Jadi inilah persepsi yang ditanamkan tentang Islam. Adakah tasawur Islam seperti itu yang kita kehendaki? Sehingga kita sebagai orang Islam sendiri malu nak mengaku hakikat dalam Islam tu ada ini, ada itu, ya. Jadi inilah yang saya jadikan sebagai mukadimah kenapa saya memilih untuk membahas tentang tasawur Islam. Daripada satu tajuk ke satu tajuk kita ambil daripada berbagai sisi, dan daripada beberapa pertemuan kita sebelum ini saya mengambil sisi tentang tasyri',
dan sejarah tasyri' ini, iaitu pensyariatan hukum Islam, dan menunjukkan keunggulan yang terdapat di dalam kaedah tasyri' ini yang dibina oleh para ulama Islam, yang bahkan pada hari ini banyak sebetulnya dari segi perundangan, hukum, bahkan yang dibesar-besarkan oleh kita datang daripada negara barat itu pun, dia berpijak kepada asas-asas hukum yang telah pun dibina oleh para ulama yang dalam Islam. Sebagai contoh, satu kaedah yang dalam kitab diasaskan Imam Syafi'i, kalau tak silap saya, risalah saya dah tak rujuk lama dah, kitab Al-Risalah itu sendiri, yang menyatakan tentang orang yang menuduh, orang yang menuduh berkewajipan untuk membawa bukti, bukan orang yang dituduh. Awak mencuri, A menuduh B, A menuduh B tertuduh. Awak mencuri, bukan menjadi kewajipan B untuk membuktikan dia tidak mencuri, tetapi menjadi kewajipan A untuk dia membuktikan dia mencuri. Tapi sekarang terbalik. Awak rasuah, awak koruptor. Kalau tuduhan saya tak betul, saman saya. Tak saman. Betul lah tu. Jadi kaedah tu dah berubah dah. Kaedah tu dah berubah. Tak saman maknanya salah. Sedangkan dalam kaedah Islam, siapa yang menuduh ni dia kena bawa bukti, bukan tuduhan saja. Ataupun dalam tuduhan politik contohnya, kita dapati ada usaha untuk membeli jumlah ahli parlimen sekian-sekian dengan nilai 10 juta kan. Jadi kalau digunakan, kalau saya tak betul, saman. Jadi itu dah lari daripada kaedah. Jadi ini malam ni bukan kempen politik, tapi inilah perubahan cara fikir apabila ada kepentingan. Bila ada kepentingan, jadi kita kembali kepada bagaimana Islam itu telah berkembang, kaedah tasyri'nya, hukumnya, sehingga di dalamnya terkandung, meskipun bercabang-cabang, ada ikhtilaf dalam bab ini, tapi ketertiban, keteraturan dan prinsip-prinsip yang kekal dalamnya itu, dia kekal dipegang untuk apa-apa pun permasalahan umat yang ada pada hari ini. Khususnya kita yang hari ini menghadapi cabaran hidup kita dengan begitu banyaknya kes COVID, contohnya. Baik, sebelum ini saya ada menghuraikan tentang ada dua kumpulan, sebelum wujudnya mazhab-mazhab yang daripada Imam Abu Hanifah, lepas itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, yang kita perakui empat mazhab ni dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum ini muncul daripada zaman sahabat lagi, adanya Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'yi. Ahlul Hadis, dia kisaran mereka ini adalah sekitar Madinah. Mudahnya kenapa situ banyak golongan Ahlul Hadis, ialah kerana banyaknya sumber hadis yang terpercaya, dan sahabat-sahabat ramai di situ. Jadi kita tak ulang lagi cerita ni. Dan timbulnya Ahlul Ra'yi. Ra'yun ini berpendapat, hasil daripada pemikiran, penelitian, menghalusi, mempertimbangkan, dan akhirnya menatijahkan satu penyelesaian kepada masalah. Terutama sekali bila kita sebut masalah syarak, ia berkaitan dengan halal, haram, hukum, ahkam, maudu'nya, yang lima itu, jadi timbul bagaimana kita memutuskan ini adalah halal, ini adalah haram, ini adalah harus, ini adalah wajib, sunnah, ini mubah, makruh, haram. Jadi kita ada asas untuk menentukan demikian. Adakah dengan semudah kita mengatakan, saya baca Quran dan saya boleh gunakan ayat itu mengikut kepahaman saya? Ataupun saya pun baca hadis, saya dengan tuan baca hadis, sama-sama baca hadis. Takkan pendapat saya salah? Salah dan betulnya itu balik kepada bagaimana para ulama kita secara turun-temurun mereka
telah memahaminya dari awal begini. Para sahabat dari awalnya begini, kemudian diturunkan pada murid-muridnya, kemudian dikembangkan lagi, ya. Jadi ini penting untuk kita memahami. Jadi ada golongan di kalangan para sahabat ni, dia ahlul ra'yi, terutama sekali sahabat-sahabat yang tinggal di berhijrah di Kufah, di Basrah, ya, di Iraq. Antara ciri-ciri mereka sekarang, antara ciri-ciri mereka ini, mereka sedikit meriwayatkan dibandingkan dengan ahlul hadis yang meriwayatkan begitu banyak hadis. Mereka ini sedikit meriwayatkan, bukan sangat sedikit dibandingkan dengan ahlul Madinah. Kerana syarat untuk satu hadis itu bagi mereka ini diterima sebagai hadis yang sahih, terpercaya, terpakai, muhkam, hadis itu sangat ketat. Maka bagi mereka, berpadalah mereka meriwayatkan hadis yang dapat mereka ambil daripada sahabat-sahabat yang ada di sekitar Kufah ataupun di Basrah, ya, di Iraq. Maka sedikitlah, sebagai sumber mereka sedikit. Yang kedua, mereka takut, ya, di sekitar Iraq ni, kerana sedikitnya periwayatan hadis yang terpercaya ni, banyak pemalsuan hadis. Jadi bukan kerana tidak mahu kepada hadis, tapi banyak berlaku pemalsuan hadis. Kalau kita belajar tentang ilmu mustalahul atau ulumul hadis ataupun mustalahul hadis ni, banyak hadis-hadis yang kalau kita dengar pun lucu-lucu hadisnya, ya. Kadang yang kata al-bazinjan badawa kulli syai', kata bazinjan ni terung. Terung ini adalah obat daripada segala penyakit. Kalau kita dengar obat madu, habatus sauda, dia kata, ya, kecuali untuk dua sahaja perkara, nyanyuk dan kematian, gitu, ya. Jadi ada golongannya memalsukan hadis. Kenapa? Sebab dia ada kepentingan pada pemalsuan itu, ya. Ada disebabkan lemahnya penerimaannya. Jadi dhaifnya satu hadis itu disebabkan tidak siqah, tidak dhabit, ya, orang yang kurang hafal. Ada yang disebabkan fasik, ya, dalam periwayatannya itu. Jadi bermacam-macam. Maka atas sebab itu mereka ini agak berhati-hati. Golongan ahlul ra'yi ini dia agak berhati-hati. Mereka banyak berkisah pada masalah yang perlu diketahui sahaja, yang sangat perlu diketahui sahaja. Jadi kalau kita melihat sikap mereka ini, bukan masalah siapa lebih baik daripada ahlul hadis, di kalangan ahlul hadis dengan ahlul ra'yi, bukan siapa lebih baik. Dua-duanya mempunyai tujuan baik. Dua-duanya mempunyai tujuan yang hendak memelihara agama. Kalau kita lihat sikap takutnya ahlul ra'yi ini tadi dalam meriwayatkan atau mudahnya mereka menerima hadis ini, ialah sebab keikhlasan mereka. Sebab wara' dalam hati mereka. Mereka tidak yakin kepada kesahihan, terutama sekali apa yang digelar sebagai hadis ahad, yang kata, ya, hadis-hadis ahad. Jadi mereka tidak berdebat, ya. Mereka bukan tidak berdebat, tetapi mereka dengan sedikitnya periwayatan hadis ni, mereka tak dapat menampung segala permasalahan hukum ini. Sebab dia kalau diharapkan ada hadis, tak ada hadis yang ditakhsiskan pada hukum-hukum tersebut, ya. Jadi ini satu dorongan, lahir satu dorongan di kalangan ahlul ra'yi ini, supaya syarak ini dia berkembang. Dia tidak statik, tapi tetap dia hukum syarak juga. Dia tidak statik, tidak jumud, tidak ada jawapan, tak ada kepada satu perkara, hukum itu, tidak. Tapi boleh dikembangkan. Jadi apa asas mereka, ya? Ciri yang berikutnya mereka ini, dia mereka menolak hadis ahad, ya. Kecuali kalau mereka nak ini memberi syarat bahawa sekurang-kurangnya hadis ini ialah yang kedudukannya masyhur, hadis ini. Mereka
atas sebab itu juga mereka jadi tidak takut berfatwa. Jadi bukannya tidak takut menggunakan hadis ya. Dia takut menggunakan hadis-hadis tertentu, tetapi dalam menggunakan hadis-hadis itu sebagai asas untuk mereka berfatwa, mereka agak ada keberanian dalam mengeluarkan fatwa dalam masalah-masalah yang contemporary ya. Jadi bila proses berfatwa itu mulai banyak, maka berlakulah kita sebut sebagai tafri' al-masail. Jadi mulai tersusun ilmu. Kalau kita tengok dalam bab-bab hadis pun dia ada bab-bab masalah akidah, masalah hukum ibadat, hukum munakahat, hukum muamalat dan sebagainya. Jadi kita lihat dari segi permasalahan ini mulai bercabang-cabang ya. Jadi ini mendorong ahli ra'yi ini mendorong untuk mereka menyelesaikan satu masalah yang belum berlaku. Ada juga yang disebut sebagai fiqh taqdiri. Kalau ahlul hadis, kita tengok penekanan mereka dahulu ialah mereka tak bincang masalah-masalah yang tidak berlaku. Jadi dibincangkan hanya selepas ia berlaku. Kalau tidak berlaku maka tidak dibincang atas menjaga jangan sampai tergelincir tadi. Yang ini pula takut ada satu masalah tidak terselesaikan. Ya, jadi kalau kita boleh buat flow contohnya ya. Bagaimana flow ni? Hukum itu dibahas. Pertama, mengandaikan satu masalah. Mengandaikan. Sebab itu ada ungkapan yang popular contohnya. Ara'aita law kana kadha. Kamu terfikir tak? Kalaulah begitu, kalaulah begini. Ya. Itu mengandaikan satu. Dia anticipate satu masalah. Lepas itu dibincangkan masalah ini. Jadi bila bincang ini macam kita berbincang masalah dalam kerja kita juga. Apa kita nak buat ni? Kenapa kita nak buat ni? Bagaimana kita nak buat ni? Berapa lama kita nak buat ini? Dia kan jadi pecah-pecah masalahnya. Jadi pecah-pecah. Bermula daripada kenapa nak buat, apa keperluannya, kalau tak buat kenapa, kan? Kalau dah buat akan jadi apa, kan? Bagaimana cara kita nak buat? Jadi boleh dibincangkan. Maka itu yang dikatakan jadi tafri' ni tadi. Tafri'. Maka dari situ dicarikan hukumnya. Sebab kalau bab syarak ni dia bab hukum. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Bagi kita orang Islam ini penting sebab ia memberi kesan kepada kehidupan dunia kita dan di kebahagiaan akhirat kita, sa'adatud darain. Jadi kita tak boleh nak ambil ringan sajalah. Bab akhirat ni kita payah fikirlah kan. Kita tak mengambil sikap begitu. Walaupun kalau kita bicara perkara ini dengan orang yang tidak beriman, muslim ke tak muslim ke? Ada orang yang muslim tapi tak beriman. Jadi kalau kita bicarakan seperti ini, apalah fikir sangat kita. Jadi fikir bab-bab hanya kepentingan dunia saja. Nampak keuntungan segera, nampak material dia. Maka kalau kita bicara syarak, keuntungan dunia itu tidak ada apa-apanya bagi kita kalau walaupun bertimbun-timbun hasilnya, kalau ia tidak diberkati, mendatangkan kemurkaan kepada Allah SWT, menghilangkan keridaan. Lepas itu, bila dicabang-cabang satu-satu bahagian, dia halus-halusi. Ya? Ini metodologi yang berkembang di kalangan ahlul ra'yi. Sebab itu di kalangan ahlul hadis pula, mereka ini ada yang menggelarnya. Macam satu sindiran juga lah kata. Golongan ar-ra'aitiyun kata. Tak ada makna dalam bahasa Arab ni. Cuma perkataan ar-ra'aita ini ada apa pandangan engkau kata. Adakah pandangan engkau begini? Ar-ra'aiti itu jadi nisbah pula. Golongan ar-ra'aitiyun kata. Sebab apa mereka mengambil pendekatan ini tadi ialah sebab banyaknya masalah disebabkan berkembang tamadun ini. Jadi zaman Sayyidina Umar berkembang ke Mesir kan. Zaman Sayyidina Osman berkembang lagi sampai
ke Mesir, sampai ke Afrika Utara, ya. Zaman Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah, berkembang sampai ke Spanyol, ke Turki, ke India, bahkan sampai ke kawasan Cina Barat, ya. Kawasan Turkistan yang hari ini diklaim oleh negara China sebagai sebahagian daripada negara China, walaupun orangnya bukan China. Ya, jadi kita lihat berkembangnya daerah, wilayah, berkembangnya teknologi, kebudayaan atau tamadun Islam itu, maka berkembang masalah. Timbul masalah-masalah baru yang tak pernah ada. Timbul masalah pembinaan sesuatu kerajaan, pemilihan pemimpin. Boleh tak, macam hari ini pun kita kata, boleh tak kepimpinan dalam Islam dipilih melalui proses demokrasi? Kita mungkin di Malaysia kita boleh saja sebab kita dah biasa. Tapi ada golongannya juga, mereka mengata demokrasi ini gaya Yahudi, kita. Ya, walaupun demokrasi ini sejarah jauhnya daripada Greek, Yunani, ya, di Athens, di Greek. Jadi kita lihat berkembangnya sistem itu sehingga umat Islam bertembung budaya mereka. Boleh ke tak boleh ni demokrasi ni? Jadi saya ingat dalam tulisan oleh Sayyid Abdul A'la Maududi, dia menulis tentang teori demokrasi. Ya. Dia menggariskan demokrasi ni boleh. Tapi demokrasi tidak boleh mendahulukan pendapat manusia sehingga hukum Tuhan pun didemokrasikan. Ya, contoh, solat 5 waktu. Mulai sekarang, boleh tak kita wajibkan kepada semua umat Islam? Itu bukan persoalan demokrasi. Sebab itu, Alhamdulillah, negara kita mengambil pendekatan hukum tidak didemokrasikan. Kalau tak kan kita kena bawa ke parlimen. Nak buat solat 5 waktu ke wajib ke tidak pada orang-orang Islam? Hal-hal yang sudah ada hukum dalam Islam itu tidak dihukumkan mengikut hukum manusia. Itu yang Syekh Abu A'la Maududi dia kata batas demokrasi itu tidak menyentuh tentang hukum-hukum yang sudah ada ketetapan daripada Allah SWT. Jadi perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan sesama manusia yang tidak dihukumkan, ya. Baik. Jadi sebabnya ialah berkembangnya Ahlul Ra'yi tadi, aliran Ahlul Ra'yi ini sebab ada keperluan. Masalah yang contemporary, ya. Jadi dari segi dasarnya mereka Ahlul Ra'yi ini mereka melihat syariah atau syarak adalah hukum yang ada logiknya. Kenapa manusia wajib berkahwin? Itu boleh dipikir dari segi logik. Kalau tak kahwin, boleh dipikir dari segi logik. Kalau tak kahwin, apa akibat dia? Jadi kejadian-kejadian di dalam sejarah manusia tak berkahwin contohnya, ya. Kehidupan yang kacau pernah dibuat di zaman Lenin kalau tak salah. Dia kumpulkan di Rusia dia tak hukum kahwin. Orang lelaki nak perempuan nak berzina silakan saja, nak berapa pasangan sehingga dikumpulkan di satu tempat buat dalam dengan cara yang bebas. Hari ini nak tidur dengan ini, esok nak tidur dengan itu, bahawa sekali sama-sama sekali pun silakan. Dengan maksud manusia ni dibebaskan daripada stres jiwanya. Kebahagiaan itu adalah dengan kebebasan. Ternyata tak jadi. Kan? Jadi kekacauan berlaku. Manusia ada perasaan cemburu, ada perasaan superior, ada perasaan dia timbul lebih banyak kekacauan. Ini social experiment dibuat. Ternyata hukum Allah betul, ya kan? Social experiment dibuat. Tak payah buat social experiment. Kejadian seperti bermacam-macam penyakit daripada zaman dahulu, ada syphilis, gonorrhea, ada sekarang kalau nak kahwin kena ada tes HIV semua. Yang sampai hari ini tak ada lagi penyelesaiannya. Dari segi vaksin ke obat ke tak ada. Kan? Jadi menunjukkan bahawa hukum Allah itu betul. Terbukti secara saintifik. Itu dia kata
Hukum syarak ni ada logiknya. Hanya saja, bila logiknya tidak difahami oleh manusia, bukan bermakna tidak ada sebab. Bukan disebabkan hukum itu tidak relevan. Hukum syarak mencuri potong tangan, ya, berzina disebat, membunuh dibunuh. Kalau berlaku qazaf, itu disebat 40 kali ada, 80 kali. Minum arak. Ada logik dia. Dengan kata lain, semua hukum ni dia ada logik dia. Cuma logik dia tidak diketahui dan tidak diketahui, ya. Jadi pada dasarnya, pada prinsipnya, hukum syarak ada logik yang mempunyai tujuan. Ada benda nak dicapai. Yang kemudian kita dapati di antaranya pendapat seperti Imam Asy-Syatibi yang menulis tentang adanya maqasid syari'iyah. Hukum-hukum yang sekian banyaknya itu, dia menjaga manusia hifzuddin, menjaga agama, menjaga jiwa, hifzun nafs, kemudian hifzul akal, menjaga akal, menjaga keturunan, hifzun nasl, menjaga harta, ada lagi tambah menjaga maruah, martabah manusia. Jadi ini semua adalah kesimpulan diambil oleh para ulama daripada sekian banyak. Ada tujuan dan ada dasarnya. Kenapa perkara ini didahulukan? Kenapa tidak kemudiankan saja? Ini dalam contohnya, kalau sekarang ini kan, kalau kita tengok, kalau nak jadi kerajaan sekarang ini, apakah yang paling utama? Apakah yang paling utama untuk menyelesaikan masalah apa yang paling kritikal? Kita kata COVID, kan? Jadi aulawiyat dia ialah menyelesaikan COVID. Walaupun kita ada kepentingan-kepentingan yang lain, tapi penyelesaian COVID itu adalah perkara yang menjadi keutamaan dia, ya, afdaliyah kita. Yang perlu diperhatikan. Dan tujuan itu telah diketahui sebelum Rasulullah SAW wafat lagi. Jadi oleh itu, ijtihad hasil daripada satu usaha berfikir daripada otak yang sihat. Ulama-ulama kita, insya-Allah, mereka adalah orang-orang yang bukan setakat waras tetapi bijak. Kalau kita study satu-satu daripada sebelum ini kita ada bahas, ya, bagaimana kemampuan ulama, kapasiti akal mereka untuk menyimpan memori sekian ribu hadis. Kalau nak cakap hadis, jauh lebih banyak daripada Quran. Quran hanya 6,236 ayat. Hadis beratus ribu, boleh diingat dalam kepala. Luar biasa, ya. Komputer hari ini pun nak compute pun makan masa. Baru keluar. Ya, sekarang ini kalau tuan-tuan nak cari hadis daripada kutub sittah dan kitab-kitab hadis yang lain, buka sunnah.com. Sunnah.com, situ ada matan dia. Innamal a'malu binniyat, itu ada lebih kurang dalam 13 matan. Ada binniyah, ada binniyat dan sebagainya, ya. Jadi nak mencarinya itu, bila kita berusaha untuk mencerna apa yang mereka telah cerna tu, kagum kita. Walaupun mereka ni manusia, kita manusia juga. Kita tak boleh nak kata ulama hadis ini adalah seperti kita. Kita akan kagum. Dari situ saja kita akan mengatakan bahawa satu-satu hasil ijtihad oleh para ulama ini, dia tidak dengan mudah kita katakan, oh itu pendapat dia, saya pendapat begini. Sebab ulama ni dia ada hadis tabi'iyah dia. Ya? Kalau kita nak bercakap contohnya hukum tentang mut'ah, ya, mut'ah kita pernah dengar mut'ah ni dia haram. Hadisnya ialah selepas perang Khaybar, hukum mut'ah itu haram. Tapi saya pernah berdebat dengan golongan Syiah ni, ya. Pertama, dia gunakan ayat mut'ah dalam Al-Quran yang tidak bermakna mut'ah seperti yang dia faham. Yang kedua, dia kata dalam hadis-hadis Bukhari ada. Saya cek dalam hadis Bukhari, ada, dia kata. Memang ada. Tapi hadis-hadis ini adalah kutipan hadis-hadis sebelum berlaku perang Khaybar. Jadi dalam kaedah syarak, hadis-hadis ini dengan sendirinya telah terbatal hukumnya oleh yang datang
Kemudian itu kaedah dalam kita mengistimbatkan dua hadis yang bertentangan makna. Jadi mereka akan begitu jujurnya Imam Bukhari, ya. Sebab dia mengutip apa yang ada. Inilah ruh para ulama, ya, dari segi menurunkan khazanah Islam ini, dia sangat jujur. Sehingga kita yang generasi yang kemudian ni, ada lagi ulama-ulama yang diberikan Allah SWT kelebihan untuk tasfiyah hadis ni. Yang kita jadikan hadis-hadis ni. Ya? Dan ulama-ulama dari segi syarak, daripada Imam Syafi'i, turun ke zaman macam sekarang ni, banyak kita merujuk, mazhab Syafi'i ini merujuk kepada pendapat Imam Nawawi contohnya. Ada pendapat-pendapat yang muktamad dalam Syarah Asy-Syarbini contohnya, gitu ya. Jadi pendapat yang berkembang dalam mazhab Syafi'i yang kita akan bahas pada masa akan datang, insya-Allah kita akan bahas zoom akhirnya ke mazhab Syafi'i. Tapi menunjukkan keunggulan. Kalau kita nak bahas tentang kelebihan Imam Syafi'i lagi, masya-Allah, malu kita, ya, malu kita nak menghujahkan seorang alim yang begitu besar sekali. Jadi oleh kerana itu, berdasarkan apa yang telah dirintis oleh ahli ra'ya ini, kita katakan dari segi prinsipnya, ijtihad hasil satu pemikiran yang sihat seperti para sahabat hendaklah dipakai. Muhkam, boleh jadi hukum, terutama sekali untuk hukum-hukum yang berkembang, ya. Zaman Sayyidina Umar banyak berkembang hukum-hukum tentang pentadbiran. Bahkan hukum qazaf pun ditukar di zaman Sayyidina Umar. Bahkan hukum potong tangan yang sifat itlaq, mencuri potong tangan, itu di zaman Sayyidina Umar ada pula pertimbangan, dia mencuri apa, cukup apa namanya, nilai tak untuk dihukumkan ini, dan apa yang mendorong dia mencuri itu. Adakah dia terpaksa? Akhirnya hudud potong tangan itu tidak dilakukan atas sebab. Sebab ni kita diambil. Maka inilah yang menjadi asas ahli ra'yi yang kita sebut sebagai illah, ya, sebagai illah, atau al-jamaknya adalah ilal. Jadi hukum yang dikatakan dia ada asas tadi, asasnya adalah syarak. Ada asasnya adalah illah. Saya boleh ambil satu contoh, ya. Illah. Kalau hari ini kita nak bermusafir, apakah illah yang menjadikan satu solat itu boleh dijamak dan boleh dikosarkan? Jadi selepas kita godek-godek dalam banyak pendapat ni, kita dapati, ya, yang sepakat antaranya sebab dibolehkan mengkosorkan solat itu ialah marhalah dia. Berapa jauh marhalah dia? Bukan berapa lama dia bermusafir, tapi berapa jauh. Dua marhalah, yang kalau kita dalam mazhab Syafi'i kita kata dua marhalah. Dua marhalah tu pula ada berbagai-bagai dia punya jarak. Yang masyhurnya, yang paling kurangnya, yang terbanyaknya. Jadi sebab boleh qasar itu ialah safar itu. Tapi ada sebab boleh menjamakkan salat, tapi tak boleh mengqasar. Sebab masyaqqah. Jadi ada dua ilah berbeza. Boleh qasar kalau safar. Boleh jamak kalau ada masyaqqah. Sehingga kalau seorang doktor harus melampaui sekian jam untuk untuk menjalankan pembedahan kita. Kalau masuk waktu zuhur, dia jamakkan salat zuhur dengan asar sekali walaupun belum masuk asar, tapi jamak. Tapi dalam mazhab Syafi'i, bagi kita dia boleh jamak tapi dia tak boleh qasar. Sebab tadi ilahnya tadi, ilah. Atas ilah inilah yang dikembangkan oleh ahli ra'yi ini. Pada hari ini kita pakai banyak, sebagai ilah ini. Contoh, tuan-tuan. Sekarang ni semua orang kata, ini bid'ah semua ni. Nak buat jarak-jarak semua ni bid'ah semua ni. Ada tuduhan begitu, ya. Apa ilahnya kita menjarakkan? Ilahnya mudarat. Ilahnya mudarat.
Sebab ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. La darara wala dirar. Tidak boleh membiarkan satu bahaya dan saling bahaya membahayakan. Bahayanya wujud atau tidak? Ini bahayanya sudah nyata wujud. Sekian banyak sudah korbannya. Kalau kita tanya kawan-kawan kita siapa yang pernah kena COVID ni, suruh dia cerita balik. Sehingga kawan-kawan saya ada 6 yang meninggal, satu batch di pondok ni. Yang kena ni, yang masih ni, kita yang masih hidup ni dan terselamat daripada COVID ni, jangan lagi lah beritahu kawan-kawan, jangan lagi katakan COVID ni tak ada. COVID ni flu-flu biasa saja, jangan. Dia kata. Ada seorang kawan saya, doktor. Dia seorang pangkat PhD lah. Bagi saya dia seorang yang genius. Tapi selepas COVID ni, dia memori dia banyak kurang. Dia kata mungkin kesan saya kena COVID, dia kata. Rupanya bukan paru-paru saja. Otak pun terganggu juga. Jadi bahayanya nyata. Maka apa ilah dia? Ilah dia darar tadi. Disebabkan ada darar, maka kita membolehkan perkara yang biasanya sunnah itu kita lari daripada sunnahnya. Tapi tetap juga solat, tetap juga berjemaah. Ya kan? Jadi pentingnya kita memahami kaedah-kaedah yang telah dikembangkan oleh para ulama kita ini sehingga nampak ada flexibility dari segi hukum, ada keperluan kalau kita buat. Jadi tak adalah ini darar berapa jarak dia ukur-ukur infection boleh berlaku dalam jarak sekian meter. Ada yang sekarang ni kata lagi delta ni dia airborne, dia kata macam tu, ya. Jadi kita ikut berdasarkan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pakar dia kalau kamu tidak mengetahuinya. Jadi ulama-ulama kita menetapkan hukum ni mesti tanya dulu. Tanya KKM, dia kata dah jadi mazhab WHO pula. Bila ditunjukkan ada beberapa hari yang lalu orang mulai sebarkan. Di zaman Osmaniyah lagi tahun 1901 ke salah tu telah digunakan sijil vaksin. Jadi ini satu golongan mengatakan sebab tu apa masalah kita nak sekarang gunakan sijil vaksin. Tiba pula sehari lepas saya tengok ada juga seperti sijil. Sijil apa? Sijil seorang raja menetapkan bahawa dia telah disertify membuat satu sembahan binatang, hewan untuk dewa ni. Baru dia dibenarkan masuk dalam kota. Mereka nak gunakan, dia kata, tengok, kalau kita patuh pada sijil vaksin ni, sama dengan patuh dengan kita sembahan Tuhan ni. Sebab itu ulama-ulama ada kaedah kias. Yang ini menyembah dewa semua. Ini haram. Vaksin ni, hukum dia, kita tak kata wajib, kita tak kata dia haram, ya, atas kajian yang sedang ada ni, tapi ada keperluan. Paling kurang kita patuh kepada ulul amri. Sebab tasarruful imam ala ra'i manutun bil maslahah, ya. Jadi dalam menetapkan satu arahan perintah, ya, oleh seorang pemimpin kat sasarannya ini berkaitan dengan maslahahnya. Kalau ada maslahahnya, maka imam ataupun pemimpin mereka menetapkan hukum dan hukum itu wajib dipatuhi. Sebab itulah dulu kan hari raya mufti wilayah kata hukum rentas daerah tu haram hukumnya. Tapi dia ada perkataan jika dengan berentas daerah ini dia menyebarkan lagi, dia menimbulkan jangkitan yang ni dia ada jika dia. Tapi masya-Allah golongan-golongan yang menentangnya mereka apa punya bahalul lah, mufti makan gaji lah, na'udzubillah, ya. Jadi para mufti kita mereka tertakluk kepada kaedah-kaedah yang telah dikembangkan ini. Dan jadi insya-Allah nanti kalau kita bahas dari segi apa yang telah diasaskan oleh Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, itu yang kita hadkan perbincangan. Sebab mazhab ni banyak sebenarnya. Banyak, ya. Jadi yang 4 ini insya-Allah kita akan faham. Di sinilah letak keunggulan. Menggambarkan keunggulan Islam dari segi hukumnya, bukan semata-mata asasnya akal tetapi juga kesejahteraan manusia,
untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhiratnya, insya-Allah. Jadi saya tuan-tuan, masa tidak mencukupi. Contoh yang saya nak bawa sebenarnya banyak, ilustrasi hukum ni sebenarnya banyak, tapi masa tidak mengizinkan. Jadi kita cukup dahulu sampai di sini. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi wa tafarraqan ma'suman. Allahumma dafa'an al-bala wal waba wal ghala wal jun wal baras wal judha wa min sayyil asqam wal fahsya wa munkar wa mihan wa fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa وأن بلد المسلمين عامة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.